A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, hari ni minggu ni minggu yang ke-25 PDPR. Okey, untuk hari ni hari Selasa. Untuk kelas tahun 5 kita akan belajar tentang bidang akidah dengan tajuk syirik merosak akidah. Bidang akidah, syirik merosak akidah. Okey, dalam buku teks kamu boleh ulang kaji daripada muka surat 88 sampailah muka surat 93. Okey, untuk kali ini standard pembelajaran kita pada hari ini, pertama sekali kita akan belajar apakah jenis-jenis syirik dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik. Yang kedua, menilai kesan syirik dalam kehidupan. Yang ketiga, menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada syirik dalam kehidupan. Okey, objektif PDPR kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, okey, untuk di akhir pembelajaran nanti kamu semua insya-Allah lah ada 3 ya. Yang pertama, murid-murid nanti boleh menjelaskan jenis-jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul. Yang kedua, membuat penilaian kesan syirik dalam kehidupan. Dapat membuat penilaian kesan syirik dalam kehidupan dengan betul. Yang ketiga, membuat justifikasi berkenaan situasi tertentu dengan tepat. Okey, muka surat 88, syirik. Syirik kita dah belajar sebelum ni. Jadi untuk kali ini kita ulang kaji balik. Okey, kita ulang kaji syirik. Muka surat 38. Okey, kamu boleh baca sendiri. Alright. Start buka PowerPoint. Okey, PowerPoint. Okey, bidang akidah unit yang keempat, pendidikan Islam tahun 5. Tajuk dia syirik merosakkan akidah. Okey, apakah pengertian syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Apa itu syirik? Maksudnya satu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Maknanya kita Allah tu kita menyekutukan Allah tu ada makhluk lain atau ada benda lain yang sama berkuasa dengan Allah. Lepas tu syirik ini boleh berlaku sama ada dengan itikad. Maknanya itikad ni dalam hati kita lah. Yang kedua dengan perkataan kita sebut, dan yang ketiga dengan perbuatan kita buat. Syirik ni boleh berlaku dalam hati ataupun dalam itikad kita ataupun dengan perkataan kita dan perbuatan. Apa dalil dia? Dalil dia daripada surah ayat ke-22 surah Al-Baqarah. Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Okey, kita tengok dalil di sini. Okey, dalil dia tengok Dalil dia dalam muka surat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat ke-22 yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Ini dalilnya tentang syirik. Okey, seterusnya, apakah hukum syirik? Hukum perbuatan syirik adalah hukumnya haram. Maksudnya kita langsung tak boleh buat. Dan hukum syirik ni dikategorikan sebagai antara dosa besar. Ingat, kalau kita melakukan syirik, hukumnya berdosa besar. Seterusnya, berapa jenis-jenis syirik? Syirik terbahagi kepada 2. Ingat kalau sesiapa tanya kita, ayah ke, ibu ke, abang, kakak tanya kita, ada berapa syirik? Ada berapa jenis syirik? Syirik ada 2. Yang pertama, syirik jali.
Okey, syirik jali ni maksudnya syirik yang jelas, nyata dan terang, jelas. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tak nampak, samar-samar, yang tersembunyi. Okey, kita teruskan lagi pengertian syirik jali. Syirik jali itu adalah syirik yang jelas. Yang pertama, apakah pengertian syirik jali? Iaitu mempercayai, kita percaya atau kita mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Taala, atau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Apa maksud esa? Esa ni tunggal. Okey, syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar. Syirik jali ni yang jelas tadi ni juga dikenali sebagai syirik yang besar. Okey, perbuatan syirik jali ni akan nampak secara jelas. Nampak secara jelas seperti perbuatan ataupun pengakuan mengaku ada Tuhan selain Allah SWT. Aku mengaku bahawa ada Tuhan lain selain Allah, iaitu Tuhan matahari lah, Tuhan pokok dan sebagainya. Lepas tu mengaku adanya Tuhan matahari, contoh mengaku adanya Tuhan matahari, dan mereka menyatakan pengakuan mereka secara terang-terangan. Ini contohnya, macam di Mesir zaman Firaun dulu, diorang sembah Tuhan matahari. Sampai Firaun, akhirnya sekali Firaun sendiri yang mengaku dia sebagai Tuhan. Masa tu siapa yang percaya Firaun ni Tuhan, maknanya dia syirik lah. Maknanya dia percaya ada Tuhan lain selain daripada Allah Ta'ala dan disembahnya. Okey, contoh-contoh syirik jali, syirik yang besar tadi, syirik besar. Pertama, menyembah berhala. Kalau kita tengok siapa-siapa yang sembah berhala, sembah patung ke, dia sembah patung, dia minta pertolongan pada patung, itulah jenis syirik jali. Okey, syirik besar dan termasuk dosa besar. Yang kedua, contohnya menyembah matahari. Kaum-kaum yang terdahulu, zaman-zaman Firaun dulu, mereka menjadikan matahari sebagai Tuhan. Ada juga yang menyembah bulan. Menyembah bulan, dia anggap bulan sebagai Tuhan, matahari itu sebagai Tuhan. Ada juga yang konsep animisme, iaitu menyembah pokok. Dia tengok pokok tu besar, ada macam pelik sikit, keramat sikit, dia sembahnya pokok, minta bantuan pada pokok. Contoh lagi syirik jali, meminta pertolongan daripada jin dan syaitan. Yang seterusnya, contoh yang lain, meminta pertolongan dan hajat di kubur-kubur. Apakah kesan jika kita melakukan syirik jali ni? Kesan dia yang pertama, membatalkan akidah. Ingat, kalau kita melakukan syirik jali ni, pertama sekali kesannya, akidah kita boleh terbatal. Kalau dah membatalkan akidah ni, maksudnya apa? Maknanya kita dah terkeluar daripada Islam, boleh jatuh kepada murtad. Okey, seterusnya yang kedua, berdosa besar. Syirik ni dosa besar. Kalau kita baca surah Luqman, antara pesan Luqman kepada anaknya, jangan sesekali melakukan syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Kesan syirik jari yang ketiga, Allah akan janjikan azab yang pedih. Maknanya siapa yang sengaja melakukan syirik ni akan dijanjikan dengan azab yang pedih. Seterusnya, cara menjauhi syirik jali ni, syirik yang besar, syirik jelas. Pertama kita cubalah mendalami ilmu tentang Islam. Kita belajar tentang Islam. Kita belajar fardu ain di sekolah rendah, kita belajar pendidikan Islam, ilmu fardu ain. Bukan sahaja untuk kita cara menjauhi syirik, kita belajar. Seterusnya, istiqamah atau tetap beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Seterusnya tadi syirik, jadi syirik yang kedua. Yang pertama tadi syirik jali. Yang kedua pula syirik khafi. Jadi apakah maksud syirik khafi? Khafi ni macam yang sama-sama, tak nampak. Okey, pengertiannya tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini juga dikenali sebagai syirik kecil. Tadi syirik jali, ada juga dikenali sebagai syirik besar. Yang kedua ni syirik khafi, dikenali juga sebagai syirik kecil. Contoh syirik kecil pertama, contoh yang riak, bangga diri, yang melakukan satu ibadah bukan semata-mata kerana Allah SWT. Kita buat sesuatu tu bukan kerana Allah Ta'ala. Kita melakukan ibadat kerana mahukan pujian atau mendapat nama dalam masyarakat. Sepatutnya kita melakukan ibadah ni, niat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itu kita contohnya niat solat.
Sahaja aku solat subuh 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Bukan kerana nak dapat nama, nak dipuji. Oh baguslah dia ni ustaz, oh dapat kuat sembahyang, kuat solat apa semua. Bukan, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, kesan syirik kafi. Apakah kesan-kesan syirik kafi? Yang pertama, dapat menghapuskan pahala amalan. Dia tidak sampai membatalkan akidah. Kalau kesan syirik jali tadi sampai boleh membatalkan akidah, tapi kesan syirik kafi ini yang pertama dapat menghapuskan pahala amalan. Contoh, kita beribadah bukan kerana Allah, jadi tak dapat pahala lah kan. Malah sebaliknya. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah SWT kalau kita sering buat. Asal beribadah bukan niat kerana Allah, kerana nak dapat nama, nak orang tengok kita supaya kita ni baik. Yang ketiga, hidup merasa tidak tenang. Kenapa tak tenang? Sebab kita buat tu bukan kerana Allah. Maknanya bila ada orang lain, orang nampak, baru kita nak beribadah. Tapi kalau tak ada orang, kita tak nak beribadah. Seterusnya, cara menjauhi syirik kafi. Cara menjauhi syirik kafi. Yang pertama, melatih diri supaya ikhlas. Kita latih diri kita ni nak buat kerja apa-apa ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Macam kita pergi sekolah, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Kita beribadah kerana Allah Ta'ala. Lepas tu yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Tidak ada masalah kalau kita buat kebaikan, kita nak tunjukkan. Tapi sebaik-baiknya kita sembunyikan. Sebab apa? Sebab kalau ikhlas, dia tak kisah orang tahu ke, tidak tahu ke. Yang penting Allah tahu, kan? Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Ini rasa hebat, riak. Itu termasuklah syirik kecil. Okey, kesimpulannya syirik ada 2 jenis. Yang pertama, syirik jali. Syirik jali ini juga dikenali sebagai syirik besar. Syiriknya secara jelas menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam akidah dan ibadah. Yang kedua, syirik kafi, juga dikenali sebagai syirik kecil. Apa iaitu tidak meletakkan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan ibadah, tetapi kerana inginkan pujian manusia. Yang ketiga, kita mesti meningkatkan ilmu dan kefahaman tentang Islam. Belajar tentang ilmu akidah, tentang ilmu ibadah, ilmu sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah para sahabat dan sebagainya, dan ilmu adab. Yang keempat, ikhlas melakukan semua perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat kerana orang lain. Kita mengharapkan orang lain. Tidak. Kita seboleh-bolehnya kita beribadah, buat semua perkara tu semata-mata kerana Allah, dan kita kita meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab tu ada kata kita usaha, dapat usaha kita doa, dapat doa kita bertawakal. Yang kelima, sentiasa menuntut ilmu Islam dan ilmu lain. Kita menuntut ilmu-ilmu yang tentang Islam dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu bahasa, ilmu matematik, sains, teknologi, ilmu sejarah dan sebagainya, untuk menjadi individu dan umat yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi itu saja. Sebab kita dah belajar sebelum ni tentang syirik. Jadi untuk kali ini kita akan mengulang kaji lah sedikit supaya kita faham. Jadi itu saja. Jadi kami harap semua kamu di rumah dapatlah menjalani PDPR ini dengan sebaik-baiknya dan dengan bersemangat, insya-Allah. Jadi sekian itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.